Northgan, Northgan, Northgan. Norphgun, Northgan. Boleh abang? Lulus Kita try lah untuk vlog ni. Saya try pakai tripod ni, okey tak Match day. So hari ni adalah separuh akhir Piala FA. JDT menentang Kuching City FC. Wah, wakil Sarawak lah seingat kita, walaupun kita kata kita tak ada kawan dalam liga ni, tapi alhamdulillah dengan Sarawak ni kita sentiasa ada sportsmanship setiap kawan. Masuk stadium, perlawanan bermula 8 suku, menanti kesebelasan utama untuk sekarang ni, dan saya tengah chat siapa yang patutlah. Saya tadi jumpa Kai. Kau hari ni apa? Itu dah menang 2-1. Hari ni akan jadi 1-0. So siapa-siapa yang berminat tahu lebih lanjut tentang Kai, tunggu nantikan video temu ramah bersama Kai di channel saya. Soi, ramai orang. Masya Allah. Penyokong Kuching City pun dah sampai. Siap bawa bendera Sarawak lagi. Masuk kot. Sebab tu dia sudah santai. Biasa kita pergi simpan power bank. Lagi satu corner. Thank you. See you later. Marshal perempuan sebelah kiri, kemudian marshal lelaki akan cek lelaki lah yang kat sebelah kanan. Barang-barang yang ni antara barang-barang yang tak boleh bawa lah. Helmet, barang-barang tajam, speaker, laser pointer. Ini zaman-zaman dulu ni, siapa yang bawa ni? E-cigarette ni ramai orang bawa. Ini dia tambah lagi kat sini. Jajan pun tak boleh bawa Ubat angin, minyak wangi dalam botol kaca, vape dengan lighter. Botol air yang plastik tu tak boleh bawa Ini antara barang lain yang tak boleh bawa. Mercun, lighter, minuman beralkohol, rokok, umbrella, payung ni tak boleh bawa guys. Kalau hujan, pakai baju hujan yang plastik tu kan, yang biasa boleh beli dekat 7E tu, ataupun pakai windbreaker lah, yang baju hujan yang motor tu, ataupun beli dekat IKEA ada jual payung, dia ada jual windbreaker juga. Harga marahan, jangan risau. Kita cek badan. Ya, wanita dekat sini. Okay, Assalamualaikum Kak. Ni saya power bank dah simpan Kak. Sorry. Ya Allah, ya Tuhanku. Sorry. sorry. Power bank saya dah simpan dekat customer service. Ni lampu, ni lock dompet. Apa ya? Lampu. Saya cek badan ni Kak. Okey, boleh. Minta maaf ya. Boleh. Okey. Kunci. Sorry. Terima kasih. Okey. Badan cek dah lepas. So kita pergi QR. Dekat SSI kita guna QR scan. Kasihan ni ada garis-garis. Kita tengok boleh tak? Oh, alhamdulillah boleh. Bismillah, alhamdulillah. Wah, tak ada masalah lah. Walaupun handphone saya ada garis-garis. Nampak tu, ada garis-garis. Tapi boleh, masuk alhamdulillah. Lama tak datang awal guys. Wah, semangat ni. Dia orang panggil tu sebab Kuching City tengah praktis Okay, ambil perhatian yang ini ada, kalau kaca-kaca ni ada yang tengah ada menaik tarafan. So hati-hati, jangan sandar dekat bilah-bilah kaca ni lah.
Ya! Tomato Martin! Kominong! Jadi, oh ini dah baik. Boleh main hari ni. Ya! Oh, Sinar Tremendous main. Oh, dia baju kat baju kaki. Nombor 3! Macam ni ni substitute lah, substitute. Oh, si substitute mesti dapat. Wah, sekejap je. Satu saat je. Bangun. Oh, tak baik lah. Ya, si Nazmi. Oh, Sumare. Wow, terkejut. Nacho Inso. Oh, kenapa dia substitute? Oh, si Samu. Isco Bunos. Kita jarang kan nak predict. So hari ni tadi saya dipredict 1-0. Saya predict hari ni 2-1 lah. Kita aggregate 2 lah. Rasanya ni Kuching City datang dengan melawan dan tapi jangan seri lah, kita kena menang lah. Kalau nak Piala FA lah kan. 1 gol untuk Kuching City, 2 untuk JDT. Itu predictionnya lah. Let's see how. Oh. Ada je. Macam hari ni ramai mungkin sebab hari Ahad so rasanya ni lebih daripada masa lawan Melaka hari tu. Lawan Melaka hari tu nak dekat 12,000. So hari ni kemungkinan I don't know 12,500 mungkin atau 13,000 lah. Wah, genap-genap je aku bagi 13,000 ada kot. Tapi itulah penyokong Kuching City pun ramai yang menyumbangkan kepada jumlah yang hadir. 13K lah, kita rasanya dalam 13K ada di 13K. Masuk. Semut berjalan satu-satu, hurra, hore. Benda kita kena ingat Viking Club. Astaga, dah ada create chance dah. Apa sah pandang belakang? Ya Allah! Ya Allah! Ui, nah. Corbin Ong bagi bola dengan pantas. Bola keluar balik. Jangan main kat situ je, boleh tak? Corbin Ong! Pesan!
terasa dah 31 minit dah. Tadi dah 10 minit. Wah. Tadi daripada 20 minit tadi. Oh, dijatuhkan tapi dapat balik semula pada Ramadan. Oi, ya Allah, tergolek. Member tergolek. Ya Allah, member tergolek weh. Ref biarkan, diteruskan kata ref. Tapi semua orang berhenti. Wah, marah. Tapi memang mereka patut marah lah kan. Ref ya. Member tergolek weh. Dah macam buat cartwheel lah. Jangan gaduh. Relax. Marilah kita tengok dia baring kat situ ramai-ramai. Barulah mediknya masuk. Baru dia bagi masuk. Ya Allah. Okeylah, kita tengok dia dirawat beramai-ramai. Yeay. Semua haus. Air. Dia orang marah ref ref tengah refer pada VAR. Main macam biasa. Oh, dangerous. Oh, tidak. Oh, Diamond. Oh, Nacho Mendes. Kau jangan kan. Wow. Oh, bagi tak larat. Kena bagi ke member. Bagi ya. Ya Allah, Sen. Ya, la ilaha illallah. Eddie. Wow. Eddie defender. Daripada belakang bawa pergi depan. Last kopek. Kemas. Ya, tamat separuh masa pertama. Menarik. Rasanya apa yang Kai cerita-ceritakan mungkin terjadi. Kemungkinan 1-0 sampai habis. Tapi kalau ada pertukaran daripada cuba menjaringkan gol melalui Corbin Ong, ciptaan peluang daripada Corbin Ong dari sebelah kiri, mungkin akan dikekalkan. Cuba sampai jadi, orang kata. Ada nampak ketidakseimbangan lah. Dari segi menimbang tara perlawanan ni kurang lah. Tapi itulah, saya tahu kita semua rindu Arif Aiman. Kalau Arif Aiman ada, mungkin situasi dia lain. Tapi marilah kita bagi ruang untuk sembuh lah. Manusia ni ada downtime dia. Semula insya-Allah dalam keadaan yang lebih baik lah, insya-Allah. Saya tak pasti kalau kesebelasan utama untuk kali ni telah pernah dicuba ke belum. Saya rasa macam belum. Sebelum ni kita tak pernah lagi ada macam masalah player utama tak dapat diturunkan. Memang adalah dulu kita rehatkan sekejap Bergson kan, tapi itu tak ada masalah. No Bergson, no problem. Cumanya bila Arif Aiman tak ada ni, sebab dia banyak buat chances, dia juga banyak juga menghidu peluang dan ada kemahiran, ruang untuk mendapatkan gol, menarik pemain lawan untuk pergi kepada dia dan beri peluang kepada orang lain untuk mencipta gol. Itu pun satu benda juga. Ini semua adalah ball knowledge yang tinggi. Jadi bila dia hilang, dan tenaga pun sama juga, tenaga orang muda. So tenaga orang muda ni penting. So bila dia tak ada tu kita terasa lah. Itulah, akhirnya separuh masa pertama hanya 1 gol. Kita cek kan Harimau Malaya bawah 17 kejap.
gol. Checking gol. Sebab kemungkinan ada foul. Oh, dia minta tengok VAR. Kemungkinan ada foul. Mari kita tengok. Kalau daripada rakaman saya, sebenarnya dia aerial duel, tapi lepas tu dia jatuh sendiri. Bukan dia tengah tengok VAR lah, macam tengok ATM ATM. Tengok ATM. Goal disallowed. Very confusing. Gol tak ada gol. Ada percubaan berbahaya tadi tapi tak dapat ditangkap. Masih dalam permainan. Oh, Oscar. Ada corner Oscar Ribas. Oscar. Bola bebas. Number 10. Kau keluar. 11. Siapa ni? 37 ganti dengan 70. So sweet. Jairo masuk. Oh, Herberti pun keluar. So diganti dengan Samu Castillejo. Samu La Liga. Tomato pada Samu Castillejo kena tolak. Oscar galah dengan Yuki Tanigawa. Yuki Tanigawa cuba rampas balik semula. Langsa. Oh, free kick. Wow. Tanigawa yang satu lagi, yang rambut putih sikit. Korang pergi Selunia Sabah. Kamala, gol! Oh. Castillejo. Oh. Mencuba masuk kawasan dalam. Oh, tergolek di situ. Okey, saya faham. Corner. Oscar Ribas bertindak sebagai wow. AD cuba menerangi aerial duel. Oh, keluar. Baik. Oi, jatuh. Wah, Haziq Nazli. Ada gaduh. Nasir Isa sakit. Corbin Ong kepada Deo. Ya Allah, brother. Baring, Jairo baring. Siapa kapten ni sebenarnya ni? Kenapa tak ada orang fight untuk kita ni? 16,000. 3,000 lebih Saya expect 13,000 Okay, terima kasih yang sudi yang telah hadir hari ini. Anda memang ramon soy. Gol! Sama.
makan tu, ada shopping-shopping, buang dekat luar. Jangan tinggalkan dekat teres. Jangan tinggalkan dekat tempat duduk. Buang sampah di tempat yang sepatutnya. Selangor menentang Sabah ketika ini terikat 3-3 dan akan bersambung pada penalti. Sebab aggregate pun sama. 3-3, aggregate 5-5. So sekarang ni diorang kena pergi ke penalti. Mula Selangor leading. Kemudian dalam minit ke 88 macam tu, Sabah buat gol. Aggregate 5 sama. Gol yang dihasilkan pun 3 sama di Stadium MPPJ. So kita menantikan result lah. Saya tak dapat tengok masih lagi di stadium. The internet is a bit spotty. Tak dapat nak akses tontonan suka atau RTM Klik. Seperti yang dijangka penyokong Kuching City dan penyokong JDT tidak kenal apa itu sengketa. In politics as well, kerajaan negeri telah berulang kali menyatakan kekaguman pada autonomi kerajaan negeri Sarawak. Antara negeri yang beberapa aspek yang kita nak contohi. Contoh. Jadi dari segi politik pun memang begitulah Johor dan Sarawak. Dan tak perlu cakap lah pasal penyokong Kuching City. Masya Allah. Saya sampai 4.30 tadi dah nampak dah 4x4 yang bawa bendera Sarawak kan. Lepas tu tidak ada yang segan-segan lah yang pakai jersey Kuching City jalan-jalan kat sini. Tak ada yang rasa terancam. Tak ada yang buruk sangka lah. Kata ya Allah kejap lagi penyokong JDT terkam aku ni. Tak ada. Dia bersangka baik dengan kita, kita pun bersangka baik dengan mereka. Cumanya memang ada keselamatan lah, security untuk bawa masuk penyokong, untuk bawa keluar penyokong. Itu sistem biasalah dalam stadium, sistem keselamatan. Saya masuk stadium dalam pukul 7 macam tu kan. Biasanya dalam pukul 7.30 masih lagi ada polis berdiri membuat pagar untuk penyokong pelawat lalu. Tapi untuk kali ni, disiplin penyokong Kuching City ni, Masya Allah. Masya Allah. Dalam pukul 6.30 macam tu, diorang dah masuk dah. Masya Allah. Penyokong Kuching City, you really get my respect. I salute you, I salute you, I salute you. Nampaknya, meleset lah jangkaan saya dengan jangkaan Kai. Dua-dua meleset. Kai menjangkakan 1-0, saya menjangkakan 2-1. 2 tu dah betul. Tapi Kuching City tidak menepati jangkaan saya yang akan menjaringkan 1 gol. Bolos, maknanya JDT akan bolos 1 gol. Itu tidak terjadi. Sebenarnya ada peluang tapi nampaknya mereka lebih banyak bekerja untuk defend. Kesimpulannya ialah Arif Aiman cepatlah sembuh. Cepat sembuh Arif Aiman, kami merindukan anda. Permainan nampak sangat-sangat tak best tanpa anda. As for Kuching City, salute. Tadi kan saya cakap dalam perlawanan kan, ini ialah masa 90 minit di atas padang kita lawan. Luar daripada padang kita kawan mah. So macam ginilah saya cakap. Orang kata terlalu menghormati pihak lawan sampai membiarkan pihak lawan berleluasa kan. Untuk Kuching City tak. Kuching City sangat biadab kan ayat saya tadi. So maksud saya Kuching City biadab tu ialah Kuching City tidak kisah awak tu JDT atau tidak. Kuching City tidak kisah adakah ini Stadium Sultan Ibrahim atau Stadium Negeri ataupun Stadium Bukit Jalil ataupun Stadium neutral. Tetapi apa yang mereka nampak adalah mencari kemenangan, mencari gol. Dan yalah, itulah. Kalau lah, saya berkalau-kalau, keadilan permainan tu adalah lebih baik, mungkin perlawanan dan keputusan juga akan menjadi lain. Akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih seronok lah kan. Tapi itulah, mungkin saya je yang rasa tak seronok lah. So itu saja daripada saya untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Dan itu sajalah, sekian saja. Semoga kita jumpa lagi. Sihat-sihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi, like, comment, share, subscribe.
Semoga kita berjumpa lagi.